Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid tingkatan 4. Saya Cikgu Umi Karmila akan sambung bidang seni halus dan bertajuk seni lukisan. Okey, apa awak semua tahu tentang lukisan? Cikgu akan terangkan kat sini. Lukisan merupakan satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau warna yang minimum. Lukisan adalah lanjutan daripada kegiatan melakar sebagai satu proses menghasilkan imej untuk tujuan meluahkan perasaan secara spontan, iaitu secara sengaja. Lukisan merupakan proses awal atau lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual. Dalam lukisan ni, penggunaan alat dalam sesebuah lukisan adalah terhad kepada media kering seperti pensel, pastel, arang, pen dan juga dakwat. Pada bahagian pendahuluan, seni lukisan adalah asas kepada catan, cetakan, arca dan reka bentuk. Dalam ni kita akan mempelajari seni zaman yang awak semua tahu ada 8 kan. Okey, cikgu ingatkan balik ada 4 bahagian. Yang pertama, persepsi seni, eksplorasi seni, ekspresi seni dan apresiasi seni. Kita akan masuk kepada ekspresi seni. Aku akan terangkan semula. Okey, yang pertama, aliran Renaissance. Okey, pada abad ke-14 hingga ke-17. Media yang digunakan adalah seperti pen, dakwat, kapur, arang, pastel atau gabungan berus dan pen. Okey, untuk teknik pada aliran ni, garisan selari, hatching, silang pangkah, cross hatching dan juga gosokkan. Okey, untuk dia punya gaya, aliran ini menggunakan portrait dan figura diletakkan secara berasingan dan bersifat realistik. Okey, pada tema aliran ni lebih kepada keagamaan, metodologi dan sejarah. Metodologi ni mitos, seperti benda-benda terbang ke begitu. Okey, untuk pelukis dan karya, yang pertama Raphael, iaitu pada 1483 hingga 1520. Karya ni jelas tentang idealisme. Okey, ni adalah dia punya tajuk kepada karya yang terkenal. Okey, media yang digunakan adalah kapur hitam. Okey, awak semua boleh rujuk pada buku teks juga, mesti ada kan gambar-gambar ni. Okey, yang kedua adalah Titian. Okey, 1488 hingga 1576. Okey, yang sebelah tu awak boleh tengoklah dekat buku teks juga. Dia ada nama karya. Okey, ini adalah contoh karya. Media yang digunakan adalah pen dakwat hitam. Okey, yang ketiga adalah Giorgio Vasari, 1511 hingga 1574. Dia merupakan penulis, pelukis, arkitek dan sejarawan seni. Okey, yang sebelah tu juga adalah tajuk karya yang terkenal untuk aliran Renaissance ni lah. Okey, yang ni adalah gambar contoh yang karya terkenal tu. Okey, media yang digunakan adalah seperti pen, dakwat kapur dan wash. Okey, ini adalah aliran barok, panggil aliran dan gaya. Media kapur merah, kapur hitam, pen dan dakwat. Okey, gaya dalam aliran ni adalah imej jelas dan dramatik dan tidak terperinci. Dia fokus kepada bentuk semula jadi, jalinan warna, cahaya dan ruang. Okey, yang ketiga dia pelukis dengan hal benda. Yang dilukis tu berkait rapat
dengan hal benda atau portret berdasarkan pengalaman dan emosi. Tema dalam aliran ni keagamaan, sejarah, portret tokoh dalam kehidupan mereka, pemandangan landscape dan kehidupan. Ini adalah tokoh iaitu pelukis karya yang bernama Peter Paul Rubens pada tahun 1577 hingga 1640. Dia lebih kepada kanak-kanak, portret, haiwan dan landscape. Itu adalah nama karya terkenal, tajuk karya terkenal lah. Ini adalah contoh gambar karya terkenal. Media yang digunakan adalah kapur hitam dan juga putih. Yang ketiga adalah Diego Velázquez pada tahun 1599 hingga 1660. Aliran ni, aliran barok adalah pada pelukis terpenting lah pada zaman keemasan Sepanyol. Dia banyak lukis portret pada aliran ni. Media yang digunakan adalah media kapur. Nama untuk pengkarya Rembrandt van Rijn pada tahun 1606 hingga 1669. Tema utama dia menggunakan tema keagamaan, portret, landscape dan lukisan naratif. Untuk contoh lukisan yang dihasilkan ialah Jacobs and His Son pada tahun 1641. Dan All Men Reading a Book tu adalah contoh karya terkenal. Ini adalah gambar iaitu All Men Reading a Book tu. Awak boleh tengok dekat buku teks juga. Media yang digunakan adalah pen dan dark white coklat dengan putih. Untuk aliran rokoko pula, yang pertama media dia pastel, kapur dan arang. Dalam aliran rokoko ini, ia menggunakan teknik garisan selari, hatching, silang pangkah, cross hatching dan gosokan. Dalam aliran rokoko ni, ia menggunakan warna lembut dan kurang fokus dalam aspek latar belakang. Gaya dalam aliran rokoko ni adalah berunsurkan seni bertindih, fokus untuk keseimbangan, bentuk, garisan, jalinan dengan cahaya dan warna. Tema bagi aliran rokoko ni adalah portret, pemandangan dan kehidupan harian, fokus kepada golongan bangsawan. Ianya menjadi tumpuan kepada pelukis pada era tersebut. Antara nama pelukis dalam aliran rokoko ni adalah Francis Boucher pada tahun 1703 hingga 1770. Pelukis ini terkenal pada abad ke-18, lukisan idealistik dan dekoratif. Ini adalah contoh dia punya tajuk karya terkenal. Ini adalah gambar contoh. Dalam buku teks pun ada, awak boleh tengok. Media yang digunakan adalah kapur hitam, merah dan juga putih. Untuk pelukis kedua aliran rokoko adalah Louis Jean Francois Legrand pada tahun 1725 hingga 1805. Ia juga dikenali sebagai Legrand the Leader dan mendapat anugerah The Grand Prix de Rome. Ini adalah nama contoh karya terkenal beliau. Ini adalah gambar. Ini adalah gambar terkenal iaitu Portrait of Princess Ekaterina
Stravinsky as a child. Media yang digunakan adalah pastel. Pula adalah pelukis yang ketiga itu Thomas Cranbrook pada tahun 1727 hingga 1788. Ia adalah pengasas Royal Academy London. Ini adalah dia punya orang panggil karya terkenal dia. Gambar yang ini adalah contoh gambar yang beliau hasilkan, iaitu menggunakan media kapur hitam dan juga pensel. Bagi aliran neoclassicism, untuk media ia menggunakan pastel, kapur dan juga arang. Pada aliran ini ia menggunakan teknik garisan selari, garisan silang pangkah, gurisan dan juga gosokan. Pada aliran ini dia tambah gurisan lah. Kalau tengok yang lain pun lebih kurang sama je teknik dia kan. Bagi gaya pula yang menggunakan komposisi hasil dari pelbagai garisan terperinci dan kasar, nampak garis bersih, jelas dan juga tepat. Dalam tema ni dia fokus bentuk figura manusia, sejarah, pakaian klasik Yunani kuno. Kalau kita tengok kepada tema ni, aliran ini mendasari usaha untuk mempertingkatkan moral dan menyemarakkan sikap patriotik dalam kalangan rakyat. Untuk tokoh pelukis karya yang pertama adalah Anton Raphael Mengs pada tahun 1728 hingga 1799. Beliau terkenal sebagai pelukis aktif di Dresden, Rome dan Madrid. Ini adalah antara contoh nama karya terkenal beliau. Yang sebelah tu adalah gambar. Ini adalah contoh gambar yang beliau hasilkan menggunakan media, pensel hitam dan juga pensel putih. Untuk pelukis karya yang kedua adalah Joseph Wright 1734 hingga 1797. Beliau terkenal sebagai pelukis portret dan juga landscape. Ini yang bawah tu adalah nama-nama contoh lukisan yang beliau hasilkan yang terkenal lah. Ini adalah contoh gambar karya yang beliau hasilkan menggunakan media, pen, wash dan juga dark white. Untuk seterusnya adalah pelukis yang ketiga, iaitu Anton Jane Gross 1741 hingga 1807. Ia berfokus kepada tema sejarah. Yang bawah tu adalah dia punya nama-nama contoh karya yang beliau hasilkan. Kat sini ada dua contoh gambar. Yang pertama, Portrait of a Man dan Portrait of a Woman. Kedua-duanya menggunakan media kapur hitam. Untuk aliran seterusnya adalah aliran Romanticism. Pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia menggunakan media pastel, kapur, arang, pen dan juga dark white. Untuk teknik pula, ia menggunakan garisan selari, silang pangkah dan juga gosokan. Sama je dengan yang lain kan? Tapi menggunakan aliran yang berbeza. Untuk gaya pula lebih kepada lukisan bersifat romantik, tragedi, sejarah, imajinasi, emosi, misteri dan juga revolusi. Kebanyakan bentuk lukisan aliran ini dihasilkan melalui idea dalaman. Pelukis lebih cenderung kepada sesuatu yang ideal dan bukannya nyata. Untuk tema ni, karya yang dihasilkan lebih fokus kepada kesengsaraan, pemerintahan beraja dan juga kejatuhan gereja. Bagi aliran ini,
pelukis utama dia adalah Francesco Goya pada tahun 1746 hingga 1828. Pengkarya ini dianggap sebagai pelukis penting bagi aliran ini pada abad akhir ke-18 dan awal abad ke-19. Yang bawah tu adalah dia punya nama contoh lukisan yang terkenal beliau. Ini adalah gambar karya beliau yang terkenal, Geistlichtung kita pada tahun 1797 hingga 1799 menggunakan media dark wet dan wash. Pada pelukis yang kedua pula ialah William Blake pada tahun 1757 hingga 1827. Beliau penyumbang dalam sastera dan seni. Yang bawah tu adalah dia punya nama contoh lukisan beliau yang terkenal. Ini adalah gambar hasil daripada beliau punya menggunakan media dark white. Itulah menggunakan dark white India. Bagi pelukis yang ketiga yang bernama Caspar David Friedrich pada tahun 1774 hingga 1840. Pelukis ini dianggap penting kerana dia merupakan salah seorang pelukis Jerman yang paling penting kepada generasinya. Yang bawah tu dia punya nama karya yang dihasilkan, karya yang terkenal. Ini adalah contoh gambar yang beliau hasilkan menggunakan media pensel, berus dan dark wet sepia. Kalau awak tengok dalam gambar tu pun dia nampak macam coklat kan, macam perang-perang. Itulah dark wet sepia nama dia. Itu aliran naturalism pada awal abad ke-19. Media yang digunakan adalah pensel, pastel, kapur, arang, pen dan dark wet. Dan untuk teknik pula, ia menggunakan garisan selari, silang pangkah dan gosukan. Dan pada gaya, ia lebih kepada meniru alam semula jadi dan manusia seolah-olah seperti gambar foto. Pada tema dalam melukis figura, tapi dia lebih fokus alam semula jadi yang berada di sekelilingnya, iaitu landscape. Dalam aliran ni, pelukis lebih mementingkan teknik dalam penghasilan sesuatu lukisan berbanding hal benda yang dilukis. Kita tengok pula kepada pelukis dia yang bernama John Constable kepada tahun 1776 hingga 1837. Pelukis ni dia lebih kepada landscape lah yang terkenal. Yang awak nampak ni adalah dia punya contoh lukisan terkenal yang beliau hasilkan. Kalau awak lihat di sini, ini adalah merupakan contoh gambar atau contoh karya yang telah John ni buat menggunakan media pen, dark wet dan wash. Bagi pelukis yang kedua yang bernama Jules Bastien Lepage, pada tahun 1848 hingga 1884. Ia merupakan permulaan aliran naturalism dan beliau menerima anugerah pada tahun tersebut. Awak nampak dia punya nama tajuk karya yang beliau hasilkan merupakan karya terkenal. Yang awak nampak sekarang ni adalah gambar, iaitu gambar beliau hasilkan menggunakan kapur hitam dan juga kapur putih. Untuk pelukis karya yang ketiga yang bernama Christian Wilhelm Eller pada tahun 1857 hingga 1915. Ia berfokus pada tema potret, peristiwa seharian dan catatan perjalanannya. Awak boleh tengok juga dalam buku teks tu, dia ada gambar contoh karya terkenal yang beliau hasilkan. Ini adalah contoh gambar
Beliau lebih menggunakan media pensel dekat gambar ni. Untuk aliran realism pada pertengahan abad ke-19 hingga akhir, media yang digunakan adalah pensel, pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Untuk teknik pula yang menggunakan garisan selari, silang pangkah dan gosokan, sama je dengan aliran lain. Bagi gaya, ia lebih kepada alam semula jadi atau manusia, landscape yang realistik. Kebanyakan pelukis aliran ni menampilkan lukisan berbentuk representasi landscape dan kehidupan sebenar. Mereka menggambarkan hal benda yang wujud dalam kehidupan. Dalam aliran ni, terdapat juga hasil karya yang berbentuk sindiran untuk memberikan kesedaran politik dan sosial kepada masyarakat. Untuk pelukis yang pertama bernama Jean-Baptiste Camille Corot pada 1796 hingga 1875. Beliau memenangi anugerah Prix de Rome untuk karya Study of a Beech Tree. Nampak yang bawah tu adalah contoh lukisan yang beliau hasilkan. Ia juga merupakan karya terkenal. Terdapat dua contoh yang cikgu tunjuk. Yang pertama menggunakan media arang dan yang kedua menggunakan media pensel dan krayon. Bagi pelukis yang kedua pula yang bernama Edouard Manet, pada tahun 1832 hingga 1883, ia berfokuskan kepada hal benda tentang peristiwa dan keadaan semasa. Kalau awak nampak yang dekat bawah tu adalah nama-nama karya terkenal. Ini adalah salah satu contoh karya yang telah dihasilkan oleh Edouard Manet ini. Dia menggunakan media pastel. Bagi pelukis yang ketiga pula yang bernama James Jacques Joseph Teixeira, pada tahun 1836 hingga 1902. Yang bawah tu adalah contoh lukisan beliau yang terkenal. Kalau awak nampak gambar di sebelah tu, itu merupakan salah satu contoh gambar yang dihasilkan oleh James ini. Dia menggunakan media grafik dan juga dakwat. Bagi aliran yang terakhir iaitu aliran Impressionism, ialah salah satu aliran seni terpenting menjelang abad ke-19. Dalam aliran ini, media yang digunakan adalah pensel, pastel, kapur, arang, pen dan juga dakwat. Teknik dia juga sama dengan yang lain iaitu garisan selari, silang pangkah dan gosokan. Aliran ini dia lebih memberi fokus kepada cahaya dan kesan objek yang dilihat, di mana mereka sangat teliti dengan pantulan cahaya untuk diterapkan dalam lukisan. Bagi tema, lukisan dalam aliran ini umumnya menekankan hal benda yang melibatkan landscape dan figura manusia. Ia banyak menggambarkan gaya hidup moden seharian. Pada pertengahan abad ke-19, easel yang lebih dikenali sebagai French-Book easel telah dicipta. Oleh itu, kebanyakan karya aliran ini dihasilkan di luar bangunan atau di kawasan terbuka. Pelukis penting aliran ini yang pertama adalah Camille Pissarro pada tahun 1830 hingga 1903. Kaedah dan gaya lukisan yang dihasilkan sentiasa berubah-ubah. Bakat beliau lebih terselah dalam penghasilan lukisan yang berbentuk landscape. Kalau awak nampak yang dekat bawah ni adalah nama-nama karya lukisan yang terkenal yang beliau hasilkan. Yang di sebelah tu ialah lukisan yang dihasilkan menggunakan media grafik dan dakwat. Pelukis aliran ini yang kedua ialah Edgar Degas pada tahun 1834 sehingga 1917.
Beliau terkenal dalam bidang lukisan, catatan, cetakan dan juga arca. Tema lukisannya lebih kepada tarian. Di bawah yang awak nampak di bawah itu adalah contoh lukisan beliau yang terkenal. Di sebelahnya itu adalah contoh lukisan di mana ia menggunakan media pastel. Dekat karya ini awak nampak tak? Dia ada pantulan cahaya kan? Supaya karya ini dinampak berhasil. Pelukis terakhir dalam aliran ini adalah Mary Cassatt pada tahun 1844 hingga 1926. Tema yang menjadi pilihannya ialah ibu dan anak serta wanita. Ia merupakan hal benda dalam karya beliau. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pelukis wanita yang menonjol pada akhir abad ke-19. Awak semua boleh tengok dekat sini dia punya karya terkenal. Contoh lukisan beliau. Gambar yang cikgu tunjuk dekat awak semua ini merupakan salah satu karya terkenal beliau yang menggunakan media pastel yang bertajuk Nose Reading to a Little Girl. Setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin masuk kepada ekspresi seni. Cikgu nak awak buat aktiviti iaitu menghasilkan karya seni lukisan berdasarkan aliran realism. Cuba hasilkan lukisan pokok imitasi gaya aliran realism di atas kertas lukisan. Imitasi ni adalah peniruan. Terima kasih. Kita akan sambung kepada kelas seterusnya.